Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Ya, saya Dr. Brenda dan akan jadi moderator untuk sesi hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menimba ilmu mengenai spina bifida. Dan seperti biasa, saya akan terangkan sedikit tentang matlamat program atau siri webinar ini. Jadi untuk tahun ini, CBM telah merancang untuk mengadakan siri webinar pada minggu ketiga setiap bulan pada hari Sabtu, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai spina bifida bukan sahaja untuk pesakit dan penjaga atau ibu bapa tetapi juga kepada orang ramai. Jadi setiap bulan kami akan menyampaikan topik-topik penting yang berkaitan dengan rawatan pesakit spina bifida. Penceramah-penceramah yang kita jemput setiap bulan adalah pakar-pakar perubatan dari pelbagai bidang daripada seluruh Malaysia dan mereka sangat berpengalaman dan dalam penjagaan spina bifida. Jadi sebelum kita bermula ada sedikit pesanan daripada kami. Ketika ceramah sedang dijalankan, tolong mutekan mikrofon dan off video anda. Sesi soal jawab akan diadakan pada hujung ceramah dan sekiranya ada soalan, sila typekan dalam chat box Zoom atau di Facebook CBM terlebih dahulu dan speaker akan menjawab pada hujung ceramah. Jadi tuan-puan boleh type soalan semasa ceramah sedang dijalankan. Jika hendak kemukakan soalan secara live, sila tunggu sehingga ceramah sudah berakhir. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan dengan ceramah hari ini daripada Puan Amla. Ya. Topik hari ini bertajuk Daily Activities Management of Spina Bifida Patients atau aktiviti pengurusan harian untuk kondisi spina bifida. Speaker kita hari ini adalah Puan Amla. Please let me introduce her first. She is a qualified occupational therapist with 15 years of working history in the government hospital-based setting, private setting, and is also a freelancer. She is a qualified and registered therapist with Malaysian Occupational Therapy Association. She graduated from UKM with a bachelor's degree in occupational therapy and is currently pursuing her master's degree in occupational therapy. She is currently the head of occupational therapist in Sunway Medical Centre, and she has been with CBM for a very long time. She's also in charge of a return to work program in Sunway and is also coordinator for the pediatric rehabilitation in Sunway. Dipersilakan Puan Amla. We're very happy to have you today. Okay. Terima kasih Dr. Brenda di atas pengenalan yang agak panjang. Okay, saya rasa saya terus kepada topik saya untuk hari inilah. Okay, saya minta maaf untuk kelewatan sedikit tadi disebabkan technical issue sedikit. Okay, tajuk saya hari ini adalah berkaitan dengan aktiviti seharian dan keperluan untuk kanak-kanak spina bifida. Okay, selalunya apa yang perlu kita tahu adalah apakah itu yang dimaksudkan dengan aktiviti kehidupan seharian lah. Aktiviti kehidupan seharian adalah apa saja aktiviti yang kita lakukan apabila kita bangun dari tidur sehingga kita pejam balik kita punya mata selepas kita melakukan aktiviti seharian lah. Biasanya kalau kita kata aktiviti harian ni selalunya kita kena kuasai benda ni daripada kecil lagi lah. Sebab keperluan ni benda yang kita perlu lakukan seharian. So ada sesetengah kanak-kanak mungkin akan mengalami sedikit kesukaran untuk menjalankan ataupun mengingati langkah-langkah dalam aktiviti kehidupan seharian mereka. Okey, macam kita tahu kanak-kanak kecil ataupun kita kata kanak-kanak sekolah ni, diorang ni semua ada pelbagai kita kata unik. Diorang ada emosi, diorang ada perubahan, diorang ada tenaga yang banyak. So kalau kita kata dari segi dunia mereka ni, mereka ada banyak sangat benda yang selalunya kita kata aktiviti yang mereka nak lakukan setiap hari lah. Apa yang kita boleh lakukan dari segi aktiviti harian ni adalah kita perlu meneroka dan menggalakkan tahap keberdikanaan mereka, terutamanya bagi kanak-kanak yang spina bifida lah. So apa yang perlu bagi kanak-kanak spina bifida ni adalah dari segi peranan ibu bapa untuk mereka memulakan langkah mereka ataupun mengembangkan kemahiran mereka. Mereka memerlukan pertolongan ataupun kita kata saranan daripada ibu bapa. Okey, sebelum tu selalunya kalau kita dengar pasal activity of daily living, kita kata aktiviti harian ni, ADL ni selalunya memang dia sinonim dengan terapi cari kerja. Ada sesetengah ni panggil apa, tata kerja lah, ada cakrawala kerja lah. Ya.
Tapi sebenarnya kita ni terapi cara kerja ataupun dalam work lain ni kita dikenali sebagai occupational therapist lah. Kadang-kadang ada juga kita short term ni kita dipanggil sebagai OT. So jurupolis cara kerja ni kita menjalankan intervensi untuk aktiviti harian ni sebenarnya. So kita dari segi untuk kanak-kanak ni kita akan ajar mereka macam mana cara untuk mereka lalui kehidupan seharian mereka. So kita akan buat penilaian, kita akan buat perawatan dan kita akan membuatkan program perawatan untuk kanak-kanak dengan spinal bifida ni. Tetapi bila kita cakap pasal terapi ni, dia bukan involve of OT sahaja. Dia akan involve of physiotherapy, dia akan involve of speech, kita kata MDT team lah, multidisciplinary team. Okay. Saya rasa saya tak perlu terangkan pasal berkaitan dengan apakah itu spinal bifida ataupun kita kata kesan-kesan berkaitan dengan spinal bifida. Saya rasa itu lebih kepada doktor punya profesional lah untuk bercerita mengenai ini. Apa yang saya boleh katakan dari segi implikasi spinal bifida ni, selalunya antara implikasi ni dia akan mengalami kelumpuhan ataupun kelemahan anggota badan. Dan sometimes dia akan ada masalah dari segi mobility, masalah dari segi keupayaan kognisi dan juga dari segi tahap keberdikarian lah dari segi ADL. So dari segi jangka masa panjangnya adalah mereka akan melalui kita kata cabaran untuk menyesuaikan diri dalam komuniti ataupun untuk kita kata apabila yang adult spinal bifida ni untuk mendapatkan pekerjaan ataupun juga untuk kembali kepada komuniti. So ini adalah aktiviti seharian. Kalau dari segi perspektif OT, occupational therapy, kita kata dari segi ADL ni kita kata semua keinginan dari segi kita kata ibu bapa ataupun kanak-kanak tu sendiri, mereka akan nak terlibat secara aktif dalam kehidupan aktiviti seharian mereka lah. So dari segi International Classification Functional and Disability, ICF ni dia kata domain keperluan untuk dititik beratkan bagi kanak-kanak spinal bifida ni ada kepada 3 lah. Kita kata body function and structure, activity. Activity ni adalah apa yang saya akan sentuh untuk hari ini dan juga penglibatan. Okey, kalau kita kata terapi cara kerja, selalunya kita akan sinonim dengan ADL, IADL. Okey, ADL is adalah kita kata yang saya akan terangkan sebentar lagi lah. Okay, selalunya bila datang dekat terapi, parent akan banyak tanya kepada terapis, macam mana anak saya nak menguruskan diri sendiri tanpa bantuan, dan bagaimana dengan kehidupan anak saya sekiranya ibu bapa tak ada lagi di samping mereka, dan bagaimana mereka nak lalui aktiviti mereka di sekolah. Saya rasa paling concern yang paling saya rasa dalam grup CBM sendiri pun kita banyak dengar, banyak dapat parent yang concern tentang macam mana aktiviti mereka di sekolah. Dan yang paling penting kalau dari segi occupational therapist punya view, kita punya subdomain dari segi aktiviti harian ni kita terbahagi kepada 3. Pertama adalah activity of daily living. Ini adalah aktiviti asas yang kebiasaannya dijalankan oleh setiap individu. So dia melibatkan dari segi penjagaan tubuh badan, kebersihan, kita kata dari segi penggunaan tandas, dari segi makan dan minum, dari segi mobility, tidur dan juga dari segi kita kata spiritual dengan seksualiti lah, itu dari segi aktiviti harian. Okay, kalau dari segi IADL ni lebih kepada kita kata external environment ataupun lebih kepada community. So dia akan involve kepada kita kata penggunaan public transportation, penggunaan kepada communication device, penggunaan kepada kita kata pengurusan keuangan, macam mana menggunakan banking, and then dan juga kita kata safety and then emergency response lah. Yang terakhir adalah dari segi domain yang melibatkan ADL dan IADL adalah occupation ataupun kita kata pekerjaan. Okay, kalau bagi kanak-kanak ni pekerjaannya adalah bermain, and then bagi individu yang dewasa pekerjaannya adalah dari segi bekerja, dan bagi kanak-kanak juga satu lagi pekerjaan mereka adalah kita kata dari segi pelibatan di sekolah. Okay, kepentingannya kepada kanak-kanak ni, kenapa kita kena melakukan aktiviti harian ni? Kerana setiap individu kita memerlukan aktiviti asas ataupun rutin
di mana kita perlu menjaga dari segi untuk kehidupan seharian kita. For example, bangun tidur. Bila kita bangun tidur tu, apa yang perlu kita buat selepas daripada bangun tidur? Kalau kita tidak ada aktiviti, kita takkan tahu terhadap apa yang perlu dilakukan selepas ini, apa yang perlu kita nak buat lepas ini, seolah-olah kita melalui kita punya seharian ni tanpa satu tujuan. Itu pentingnya kenapa kita kena ada aktiviti. So sama macam dengan kanak-kanak ni. Apabila dia bangun tidur ni, kalau dia tak ada aktiviti, itu yang kalau dia tak ada dengan rutin dia, itu yang nanti dia akan patah balik kepada okey, tak ada apa-apa yang dia perlu dibuat. So saya tak ada apa-apa tujuan yang perlu dilakukan untuk hari itu. So saya akan tidur je, tak ada buat apa-apa, tak ada transition perubahan kepada masa dan semua, dia takkan sedar mengenai benda-benda tu. So kenapa penting adalah kita ada banyak kepentingan kenapa ADL tu penting, tapi apa yang paling penting adalah kita nak dia berdikari, dia boleh melibatkan diri dengan persekitaran, dan kita boleh kita nak bagi dia ada ruang dan peluang untuk memahami diri dia dan juga untuk kembali kepada komuniti dan juga macam mana untuk melalui kehidupan seharian dia. Okay, so dari segi next slide, so dari segi kehidupan untuk kanak-kanak ni, kita boleh bahagikan kepada 5 kategori asas. So selalunya 5 aktiviti asas itu adalah pertama adalah kebersihan diri, melibatkan mandi, berus gigi, cuci tangan, basuh muka, aktiviti kebersihan diri. Apabila kita bangun tidur tu, apa yang perlu kita buat? So dari segi apa yang perlu kita buat selepas tu adalah bila kita dah bersihkan diri, aktiviti selepas ni adalah pemakaian. Kita mesti nak pilih baju, pakai baju, nak menentukan pakaian yang sesuai dengan situasi ataupun dengan aktiviti yang kita nak lakukan selepas itu. Dan dalam masa kita membuat kebersihan diri, pemakaian dan semua tu adalah salah satu lagi aktiviti yang penting adalah penggunaan tandas. Macam mana kita nak boleh pergi ke tandas apabila perlu, ataupun macam mana kita nak, sebab bowing bladder ni adalah keperluan yang setiap manusia kena buat, senang kata. So yang keempat adalah aktiviti makan, kebolehan untuk makan dengan sendiri ataupun menguruskan pemakanan dengan sendiri. So untuk membolehkan melakukan keempat-empat aktiviti yang ke atas ni, keupayaan untuk bergerak. Maksudnya dari segi turun katil, bangun dan duduk, bergerak dari satu bilik ke satu bilik. Lepas itu juga macam mana untuk dia melakukan setiap aktiviti itu. Okay, next slide. Kita adalah bagaimana kita nak meningkatkan keupayaan serta kebolehan individu dengan sustainable feeder dalam aktiviti seharian mereka. Okay, untuk membolehkan mereka menjalankan aktiviti seharian mereka, dari segi ICF tadi kita kata benda yang pertama, keperluan yang pertama adalah body function dan structure dalam aktiviti harian. So untuk melakukan aktiviti ni, dia memerlukan kemahiran yang melibatkan body function dengan structure. So kalau kita kata body function dengan structure ni, dia merangkumi kalau kita nak membuatkan satu aktiviti tu, kita memerlukan pergerakan motor kasar. Pergerakan motor kasar ni adalah melibatkan pergerakan ataupun penggunaan otot-otot besar. Okey, lepas tu kita memerlukan motor halus, pergerakan kawalan motor halus. Lepas tu kita juga memerlukan sensory, kemahiran sensory, kemahiran kognitif dan juga kemahiran sosial dan komunikasi. Okey, kemahiran motor kasar. Okay, kemahiran motor kasar ni dia melibatkan, macam saya cakap tadi, dia melibatkan pergerakan otot-otot besar seperti penggunaan otot tangan, kaki, badan dan juga melalui pergerakan motor kasar ni barulah anak-anak ini boleh berinteraksi dan berdikari dalam sekitaran yang diperlukan. Sebab untuk membolehkan mereka menjalankan aktiviti seharian mereka,
mereka memerlukan kekuatan dan pergerakan untuk dia bergerak ataupun kita kata menukar transisi dari segi dia kata dia bangun dari tidur. Bangun dari tidur tu dia nak kena bergerak dari baring, dia perlu mengiring dan dia perlu duduk di sisi katil. Itu kita kata dari segi pergerakan motor kasar. Aktiviti motor kasar adalah seperti kebolehan untuk duduk di lantai ataupun kebolehan untuk mengawal postur badan, kebolehan untuk berdiri dan juga mobility. Bagi kanak-kanak spina bifida, aktiviti motor kasar ataupun kita kata kemahiran motor kasar boleh menjadi satu limitasi yang besar buat mereka. Ini kerana kebanyakannya daripada mereka mempunyai kelemahan dari segi anggota bawah ataupun kita kata dari segi kebolehan untuk kawalan badan. Namun ketidakbolehan ni tak adalah bermaksud anak-anak ni langsung tak boleh nak bina aktiviti ataupun untuk melaksanakan aktiviti motor kasar dia. Sebab tu ada perlunya anak-anak spina bifida ni berjumpa dengan kita kata pakar rehabilitasi dan juga dengan terapis untuk membolehkan kita membantu mereka untuk macam mana ataupun bagaimana caranya untuk melibatkan aktiviti seharian mereka. Selalunya kita akan bermula dengan terapi. Terapi motor kasar selalunya dia akan melibatkan fisioterapi lah, kebanyakannya akan melibatkan fisioterapi. Sebab itu selalunya kita kata dari segi terapi motor kasar ni selalunya fisioterapi dia akan ajar dulu untuk membolehkan anak-anak ni duduk, dia memerlukan kekuatan kita kata core strengthening, core muscle strengthening. Selalunya core muscle strengthening ni adalah dari segi perut dan juga trunkus badan. Fisioterapi dia akan membuat terapi macam mana cara untuk menguatkan kekuatan otot di bahagian itu untuk membantu anak-anak ini untuk duduk. Selalunya dia akan ada transisi dia. Kadang-kadang doktor memang akan rujuk kepada terapi untuk melatih anak berjalan. Tetapi bila pergi dekat terapi, kita akan ajar dia duduk dulu. Kerana apa? Kerana dia memerlukan transisi daripada duduk, lepas tu daripada duduk ke berdiri, lepas tu barulah dia boleh mula untuk melangkahkan kaki dia untuk berjalan. Tapi dari segi kita kata kebolehan untuk berjalan tu adalah berbalik kepada kita kata tahap kecederaan ataupun tahap kebolehan bagi anak-anak spina bifida ni. Sebab itu kena ada appointment dengan kita kata dengan doktor untuk menentukan sama ada anak-anak ni boleh tak kita latih dia untuk berjalan ataupun boleh tak kita nak latih dia untuk apa saja berkaitannya dengan anggota bawah. Selalunya kita tak akan membuat terapi kalau kita kata tak ada kita kata dari segi doktor punya justification lah kenapa kita nak kena buat terapi-terapi yang melibatkan keperluan. Macam saya kata tadi, kalau dia tak boleh berjalan, selalunya kita sebagai terapis kita akan buat modifikasi ataupun adaptasi untuk adaptasi kepada motor kasar itu sendiri. Ada beberapa kita kata alatan yang kita boleh gunakan untuk membantu mereka. Untuk kalau anak tak boleh duduk dengan sendirinya, ada beberapa kita kata alatan yang boleh digunakan untuk membantu anak-anak ni untuk duduk. Sekiranya anak-anak ni tak boleh berdiri dengan sendiri, ada beberapa alatan yang boleh digunakan untuk membantu anak-anak ni berdiri. Ini yang kita katakan sebagai modifikasi ataupun alat adaptasi untuk membantu pergerakan motor kasar. Ini yang saya cakap tadi, kalau katalah untuk aktiviti seharian anak, kalau anak tak boleh berjalan, anak masih lagi boleh berdikari untuk menjalankan aktiviti seharian tetapi dengan menggunakan kursi roda. Masih lagi kita kata berdikari tetapi dengan penggunaan modifikasi. Dari segi alatan-alatan ni, keperluan alatan ni semua kita tak boleh macam kalau anak saya pakai benda ni, anak awak pun boleh pakai benda ni. No, dia mesti melibatkan kepada kebolehan anak tu juga.
kekuatan yang dia ada, and then dari segi kebolehan yang kita nak latih. So sebenarnya untuk menggunakan alat modifikasi ini, kita memerlukan kita kata justification seiring lah antara doktor dan juga terapis. Okey, kemahiran motor halus. Kemahiran motor halus ni dia melibatkan kita kata melibatkan kepada pergerakan ataupun koordinasi motor halus. Dia melibatkan selalunya kalau kita kata motor halus ni dia melibatkan daripada wrist, kita kata pergelangan tangan tu sendiri dan juga penggunaan jari. Okey, selalunya kalau kita kata motor halus, selalunya doktor akan refer selalunya buat akan dengar tentang fine motor manipulation, fine motor coordination training. So itu fine motor itulah gerakan motor halus. Fine motor ni diperlukan oleh anak-anak ni bila mereka nak membuatkan aktiviti seharian mereka. For example, kalau kita nak pegang brus gigi, nak mencuci muka, nak mengawal tubuh badan mereka dengan menggunakan anggota atas untuk memegang, semua itu adalah pergerakan motor halus. Okey, selalunya penggunaan kita kata motor halus ni dia akan develop dari masa ke semasa, dan juga dari segi motor halus ni sendiri kecekapan ataupun kita kata dari segi kemahiran penggunaan tu dia akan menjadi lebih solid apabila anak-anak ni dah start memanipulasi penggunaan alat. For example, kalau dia dah start menggunakan jari dia untuk menggunakan jari dia dengan memegang alatan seperti menulis ataupun memegang butang baju semua, itu semua dia akan jadi kecekapan tu akan lebih menjadi lebih solid bila anak-anak ni praktis benda ni untuk satu tempoh masa. Dan selalunya kalau kita kata pasal motor halus ni untuk aktiviti seharian, selalunya kalau untuk kanak-kanak ni dia lebih kepada untuk ketika bermain, manipulasi tangan ketika bermain, dan juga ketika mereka ke sekolah. Bila ke sekolah selalunya doktor akan cadangkan untuk kita latih untuk fine motor training untuk writing skill ataupun kebolehan untuk penggunaan tangan ketika di sekolah. Selalunya bila dia dah start menggunakan motor halus ni, dalam masa yang sama dia akan menggunakan aktiviti sensory. Kita kata kemahiran sensory. So dari segi kemahiran motor halus ni akan ada kita kata jumpa OT lah, terapi cara kerja. Selalunya kita akan buat untuk terapi motor halus yang melibatkan beberapa exercise penggunaan jari, kekuatan jari, and then nanti akan nampak kita akan buat benda yang berulangan. Selalunya benda berulangan ni sebab fokusnya adalah untuk motor relearning. Motor relearning ni dia memerlukan repetition, kita kata pengulangan aktiviti tu untuk membantu anak-anak ni memahami konsep penggunaan tangan tu. Kalau anak mempunyai masalah motor halus dari segi terapi, kita kata potensial dia untuk terapi tu dah nampak ada sedikit limitasi, selalunya kita akan cadangkan untuk penggunaan alat bantuan. Okey, alat bantuan untuk alat adaptasi kepada penggunaan motor halus ni dia ada macam-macam yang kita boleh nampak sebenarnya. For example, kalau dari segi penggunaan tangan untuk utensil ataupun penggunaan untuk memegang sudu, menulis dan semuanya, ada beberapa yang kita kata mudah untuk didapati. Okey, bila saya bercakap tentang sensory tadi, kemahiran sensory. Kemahiran sensory ni adalah satu kemahiran yang agak besar. Dia akan melibatkan proses di mana kita akan mendapat informasi melalui deria sensori kita. Okay, for example, kalau macam baby, kita kata bila dia nak dia mouthing ataupun dia membawa makanan, dia membawa kalau for example kalau kita bagi kepada baby ni biskut dia kan, biskut dia akan bawa biskut tu ke mulut ataupun dia akan bau dulu, lepas tu dia akan bawa dia punya tangan dia, menggerakkan tangan dia ke mulut. Itu kita kata kemahiran sensori.
dia akan membantu anak-anak ni untuk bereaksi terhadap apa saja stimulasi yang datang untuk membolehkan mereka berinteraksi dengan persekitaran. Anak-anak yang mempunyai masalah sensori ni tak semua, dia hanya melibatkan ada sesetengah sahajalah kalau mungkin kata menurut kepada beberapa kajian. Dia kadang-kadang bila anak ni mempunyai masalah sensori, dia akan memberi respon yang akan dia tunjukkan dari segi emosi ataupun kita kata tingkah laku. Dia bukanlah dia ada masalah tingkah laku, tetapi dia menjadi satu tingkah laku apabila dia tak boleh nak proses dengan sensori yang dia terima. So macam contohnya dia tiba-tiba akan mengamuk dengan sendirinya apabila kita beri dia pakaian dengan tekstur yang dia tak boleh nak proses, tekstur yang macam ada kasar-kasar sedikit ataupun tekstur yang ada yang dia tak boleh nak proses benda tu. So dia akan start mengamuk dan semua. So itu adalah kita kata reaksi terhadap sensori lah. So, kebiasaannya terapi cara kerja dia akan membuat kita kata terapi dari segi terapi sensori itu. So kalau nampak kebanyakannya kita akan macam resi play ataupun kita akan bagi anak-anak ni kalau nampak dekat terapi cara kerja punya ni dia akan ada play gym, sensory play gym yang akan nampak macam ada buaian semua tu, itu semua melibatkan sensori lah. Okey, kemahiran lain adalah kemahiran kognisi. Kognisi ni adalah dia melibatkan fungsi otak. Okay. Kemahiran kognitif ni dia adalah proses yang membolehkan kita menerima, memilih, menyimpan dan mengembangkan kita kata maklumat yang kita kata untuk maklumat untuk kita berinteraksi dengan persekitaran. For example, kita kata dari segi domain kognitif ni selalunya dia involve of attention. Kita kata dari segi kebolehan dia untuk fokus. Fokus ketika bermain, fokus ketika dia melakukan aktiviti seharian dia, fokus ketika dia untuk menjalankan aktiviti, transition aktiviti dia daripada satu task kepada satu task, kebolehan dia untuk ingat balik macam mana cara dia untuk pergi ke tandas, macam mana cara dia untuk membuatkan aktiviti dekat sekolah. So ini semua kemahiran kognitif. Selalunya dari segi kognitif ni sendiri, sebenarnya dia kena berdasarkan kepada kebolehan anak-anak tu jugalah. Sebenarnya kita tak boleh nak push kalau memang dia punya, selalunya doktor akan rujuk kepada terapi cara kerja untuk kita buat penilaian kognitif untuk kita tahu level dia untuk motor learning ataupun learning process untuk dia mempelajari berapa banyak untuk aktiviti seharian yang kita boleh nak latih lah. So selalunya terapi dia akan melibatkan kalau nampak sedikit sebanyaknya terapi kognitif ni akan nampak macam kita buat aktiviti sekolah. Selalunya kalau nampak bila pergi dekat terapi cara kerja tu kita akan buat aktiviti yang macam menggunakan sometimes kita banyak menggunakan card ataupun kita banyak menggunakan thinking operation punya task lah yang melibatkan macam task-task dekat sekolah lah kebiasaannya kalau kita nampak. And then ada sesetengah terapis pun dia akan membahasakan diri dia sebagai cikgu juga kadang-kadang bila dia membuatkan aktiviti-aktiviti untuk kognitif ni. Okay, kemahiran yang terakhir adalah dari segi kemahiran sosial. Okay, kemahiran sosial ni kalau ikutkan bagi kanak-kanak spina bifida ni, ada sesetengah kajian mengatakan kanak-kanak spina bifida ni dia akan lebih pasif sebab dia akan memerlukan galakan macam mana cara untuk dia lebih aktif untuk menjalani kehidupan seharian dia. For example, selalunya sosial ni dia melibatkan macam mana untuk bersosial dengan dalam aktiviti ketika bersama dengan adik-beradik yang lain, aktiviti sosial ketika berjumpa dengan saudara mara yang lain ataupun aktiviti sosial banyaknya selalunya berlaku ketika di sekolah. So bila dekat sekolah ni kemahiran sosial ni dia memerlukan untuk komunikasi dan interaksi. So kemahiran sosial skill ni dia akan involve juga dengan communication skill. So communication skill ni dia akan membantu communication dan sosial, dia akan membantu anak-anak ni untuk berinteraksi dengan persekitaran dia.
So kemahiran sosial ini juga merupakan sesuatu yang penting untuk dia menjalani aktiviti seharian dia. Sebab bila kita kata aktiviti seharian ni, bagi setiap individu dia bukanlah hanya ada dekat dalam rumah saja. Sometimes dia juga masih lagi kena pergi keluar daripada rumah. Kita kata external environment, pergi kepada komuniti ataupun pergi kepada bila bermain di taman dan sebagainya. Okey, bagaimana kemahiran-kemahiran ni memainkan peranan dalam aktiviti seharian. So saya rasa saya cerita dari tadi memang panjang pasal kemahiran-kemahiran ni tadi. Macam mana dia melibatkan dalam aktiviti seharian ni. So saya bagi contohlah. Kalau dari segi aktiviti tandas, kemahiran yang diperlukan, kemahiran motor kasar adalah kebolehan untuk duduk ataupun kita kata mengawal badan ketika duduk. Kemahiran sensori, kebolehan dia untuk mengawal keseimbangan badan, kita kata dari segi balance dan juga posture, dari segi joint sense proprioception. So dari segi kemahiran motor halus dia, kebolehan untuk membuka pakaian dan kebolehan untuk mencuci. Dari segi kemahiran kognisi dia untuk menentukan proses pelaksanaan dan keperluan. Nampak satu aktiviti saja tapi dia memerlukan semua kemahiran ni. Nampak aktiviti dia untuk ketandas je. Tapi dia ada 5 ataupun 4 kemahiran yang diperlukan dalam satu masa. So aktiviti, setiap satu aktiviti tu sebab tu tadi kita kata untuk anak-anak ni sekurang-kurangnya dia boleh melakukan 5 aktiviti asas tadi yang kita kata ketandas, bergerak dan sebagainya. Sebab at least sekurangnya dia boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang diperlukan. Okay. Contohnya lagi kalau itu aktiviti penyediaan makanan, nampak satu je task dia untuk sediakan makanan, tapi berapa banyak kemahiran yang dia perlukan. Sama juga macam yang tadi, dia masih memerlukan 4 kemahiran untuk membolehkan dia menyediakan satu makanan. So itu sebab itu kalau kita kata nak latih anak-anak ni, kita kena tahu dulu apa potensi dia untuk kita latih. Okey. Sebab tu kalau boleh jangan expose, macam tadi saya kata ada 5 kemahiran asas yang diperlukan. Kalau nampak anak tak boleh nak achieve kepada 5 keperluan asas ni, kurangkan sama ada 2 ataupun 1 dulu. And then dari masa ke semasa baru naikkan untuk exposekan satu task kepada satu task. Sebab ia nampak mudah buat kita, tapi bagi anak-anak dia memerlukan satu sequence, kita kata turutan ataupun strategi untuk daripada satu kemahiran kepada satu kemahiran. Okey, kalau kita kata aktiviti sekolah, lagi banyak kemahiran yang dia perlukan. For example, kemahiran yang paling penting adalah untuk membolehkan dia melibatkan dengan aktiviti sekolah. Sebab sekolah lagi dia ada rules dia, dia ada transition time dia, apa yang boleh nak kena buat. Dari satu transition masa ke satu masa ada perubahan dari segi kelas A kepada kelas B, dan juga dari segi participation dia, pelibatan dia dalam kelas, macam mana dia nak membawa diri dia di dalam kelas, macam mana dia nak menyiapkan kerja, copywriting skill ketika cikgu bagi kerja sekolah di sekolah. So ada pelbagai kemahiran yang dia perlukan dekat sekolah. So sekolah tu nampak mudah tapi ada banyak kemahiran yang mereka perlu kuasai sebelum mereka nak kena lalui aktiviti sekolah. Okay, dan kalau dari segi rumusannya, macam mana untuk membolehkan seorang individu menjalankan aktiviti kehidupan sehariannya, individu tu memerlukan pendedahan awal terhadap konsep dan pelaksanaan. Selalunya kita akan expose benda ni awal. Selalunya saya akan cadangkan kepada ibu bapa, dedahkan terhadap anak-anak ni lebih awal tentang konsep aktiviti ni, sebab supaya mereka tak kita kata tidak rasa terbeban dan terpaksa bila tiba-tiba dia nak kena pelajari semua aktiviti ni bila dia dah nak masuk ke sekolah. Sebab benda ni perlu dilakukan daripada awal. Contohnya untuk dia duduk, boleh pakai baju ketika duduk, boleh melaksanakan aktiviti makan ketika duduk. Semua tu dia boleh lakukan pada masa dia pre-school lagi. Maksudnya daripada umur 2 ke 5 tahun masa tu. So pendedahan awal tu adalah perlu. So bagi menggalakkan pelibatan mereka ni, kita kena juga latih dari segi kemahiran yang macam saya cakap tadi lah, 5 kemahiran asas tadi, fine motor, gross motor, sosial, sensory. Sekiranya terdapat limitasi dalam kebolehan kemahiran ni, selalunya macam saya cakap tadi, pihak pakar rehabilitasi dan terapis kita akan cadangkan untuk assistive devices lah. Selalunya kita akan nampak penggunaan kursi roda dan sebagainya. Okey, tips serta cadangan yang boleh digunakan bagi ibu bapa di rumah.
Okay. Bagaimana nak membantu anak dalam aktiviti harian? Pertama sekali kita kena ajar anak-anak ni mengenai tubuhnya dan juga pasal tentang mengenai spina bifida supaya mereka faham apa keupayaan mereka, apa kebolehan mereka, apa yang mereka perlu aware ataupun kita sedar terhadap keperluan. Lepas tu ketika aktiviti yang mudah, contohnya for example kalau nak bagi pakai baju, minta anak untuk pilih baju sendiri, and then ataupun kalau anak tak boleh nak pilih baju sendiri, kita bagi dia choice untuk memilih supaya kita akan mendorong dia untuk ada kebolehan untuk membuat keputusan, untuk membina keyakinan dia, oh kalau macam ni saya boleh buat sendiri walaupun tak ada ibu dan ayah dekat rumah. Lepas tu setiap kali bila bermain ataupun buat aktiviti yang melibatkan apa-apa saja dekat dalam task dekat rumah, boleh minta anak untuk buat sekali. For example, lepas main kemas balik mainan ataupun bila buat aktiviti memasak kat dapur, boleh ajak anak, okey tolong ibu potong sayur ke, kemas ini ke, apa ke, at least boleh melibatkan mereka untuk aktiviti-aktiviti seharian supaya mereka memahami konsep tu. Tapi bagi kanak-kanak spina bifida ni, kita tahu mereka akan memerlukan bantuan, and then dalam masa yang sama kebolehan mereka ni limitasi, mesti ada dari segi limitasi fizikal. Tak mengapa, kalau anak tak boleh berjalan, boleh menggunakan kursi roda. So kalau anak tak boleh duduk, boleh menggunakan special kursi yang boleh membantu anak duduk. Tapi sekurang-kurangnya kita beri peluang dulu kepada mereka untuk mereka mencuba dan memahami apa yang mereka boleh lakukan. Dari kita terus set upkan everything untuk mereka tanpa mereka tahu kenapa perlukah benda ni untuk dibuat ataupun dan sebagainya. Lepas tu ibu bapa kena tahu juga cara macam mana untuk seimbangkan pertolongan lah. Kalau dah nampak anak dah stuck, tak boleh nak buat any aktiviti tu, jangan terus push sampai anak rasa terbeban dan rasa tak nak cuba lagi. Kita mesti tahu pada masa bila kita boleh tolong, dan tolong yang kita berikan itu bukanlah 100% tolong. Mungkin kita macam prompt dia sikit saja supaya dia boleh selesaikan tugasan dia dengan mudah. Okey, selalunya saya selalu tekankan kalau nak galakkan anak buat ADL, macam saya cakap tadi lah, apa yang penting adalah komunikasi. Okey, komunikasi antara ibu dengan anak. Bila anak buat sesuatu tu, berinteraksilah dengan anak ketika dia buat aktiviti harian tu. For example, bila dia dah memilih untuk pakai baju sendiri ataupun untuk bangun dan duduk dengan sendiri, kita mestilah berinteraksi dengan dia dan memberi dorongan kepada dia. Jangan bila anak dah buat pun kita tak appreciate apa yang dia buat. Contohnya kita tak galakkan dia, okay, you have done a good job today, you dah boleh duduk dengan sendiri. Semua kita kena appraise dia orang untuk bagi lebih kepada untuk menggalakkan mereka untuk melibatkan aktiviti seharian mereka. Okey, kalau dari segi bermain, selalunya saya tekankan juga tentang bermain ni sebab bermain ni dia boleh dijalankan dari segi duduk ataupun berdiri ataupun dari segi berbagai-bagai kita kata posisi, sebab main ni merupakan satu pekerjaan bagi kanak-kanak. Semua kanak-kanak dia mesti nak rasa nak bermain. So selalunya saya cadangkan juga kepada ibu bapa untuk libatkan anak-anak dengan bermain. Sebab bila bermain ni, segala kemahiran 5 asas yang saya cerita panjang tadi, dia boleh berlaku ketika bermain. Contohnya penggunaan motor kasar, penggunaan motor halus, penggunaan sensori, semua dia akan, anak-anak ni akan menggunakan kemahiran bermain tu untuk membantu mereka membina kemahiran-kemahiran asas tu. Dalam kemahiran ni juga saya tak menolak penggunaan untuk penggunaan gadget. Bagi saya penggunaan gadget ni keperluan sekarang. Macam kita tengoklah di memandangkan pandemik ni sekarang, semua sistem sekolah pun menggunakan gadget untuk pembelajaran. So selalunya ada juga parent yang kita kata, gadget ni tak bagus, gadget ni, ada juga terapis yang gadget ni tak boleh bagi sangat, tak boleh, dia memang betul. Cuma kita kena tahu cara untuk kawal macam mana cara penggunaan gadget ni. Sebenarnya penggunaan gadget ni boleh membantu juga anak-anak ni untuk dapatkan daya attention, sebab
kadang-kadang kita kena up to date jugalah untuk penggunaan kepada gadget ni. So kita kena tahu cara untuk kontrol, daripada kita bagi mereka seharian untuk bermain dengan gadget tu, kita boleh hadkanlah macam 2 jam, 1 jam, depends kepada keperluan dan juga kebolehan mereka. Dan selalunya kebanyakannya bila pergi dekat OT, selalunya dia akan tanya tentang potty training, kita kata toilet train. Okey, pendedahan awal terhadap tandas ni selalunya kita memang cadangkan lebih awal ketika preschool supaya bila dia ke sekolah dia tak ada masalah untuk penggunaan tandas. Sebab saya ada case dulu, dia tak pernah menggunakan toilet dekat rumah. Kebiasaannya dia buat CIC di atas katil ataupun kita kata di bilik. Tetapi suddenly bila dia nak masuk sekolah, pihak sekolah hanyalah bersetuju untuk dia membuatkan CIC dia dekat tandas. So sebab dia tak ada pendedahan awal terhadap penggunaan tandas, dia rasa tidak selesa nak menggunakan tandas. So ini akan menjadi satu limitasi sebab kita tak boleh expect internal environment akan sama dengan external environment. So dekat sekolah nanti mungkin akan ada perubahan dari segi persekitaran lah. So sebab tu kita perlu kena pasti kebolehan anak-anak untuk menguruskan aktiviti tandas. Sebab ada juga anak-anak yang buat CIC sendiri ataupun kita kata penggunaan untuk toilet sendiri. So dari segi ni kita kena ajar mereka, dedahkan mereka dengan toilet environment ataupun dari segi personal hygiene, macam mana cara untuk penggunaan CIC itu dan sebagainya. Selalunya kalau kita kata toilet training, mesti kita kena ada toilet timing dengan behavioral strategies. Okay. Toilet timing ni lebih kepada macam kita kata macam mana cara untuk kita bawa anak pergi ke tandas dan sebagainya. Okay. Dan dari segi clothing pun sebenarnya ada beberapa alat adaptasi baju yang boleh digunakan untuk memudahkan anak melakukan aktiviti CIC ni. So ada beberapa alat adaptif juga yang boleh bantu untuk memudahkan mereka melalui menjalankan aktiviti ni. Okay, saya rasa ini slide saya yang terakhir. Okay, aktiviti persekolahan. Selalunya kita paling penting adalah toileting sebab selalunya isu dekat sekolah bila anak-anak spinal bifida ni pergi sekolah adalah macam mana cara mereka untuk menjalankan aktiviti toilet mereka ataupun personal care dekat sekolah. So selalunya kita memang exposekan, saran kami ibu bapa untuk expose aktiviti toilet ni lebih awal. Lepas tu selalunya terapi cara kerja kita akan buat school visit dan assessment untuk kita kenal pasti persekitaran dekat sekolah dan juga apa aktiviti yang kita kata boleh membantu anak-anak ni dekat sekolah. Salah satu lagi cara yang kita kata boleh membantu anak-anak ni dekat sekolah adalah buddy system. Buddy system ni adalah kita cuba mendapatkan satu teman rapat kepada anak untuk membolehkan anak ni macam accompany anak-anak ni untuk membuat aktiviti bersama-sama supaya dia tak akan rasa sama ada dia ni ke belakang ataupun dia akan rasa macam diri dia sendiri berseorangan. So buddy system ni sebenarnya sangat membantu bagi semua anak-anak spinal bifida yang pergi, especially yang pergi kepada normal school ataupun kita kata aliran normal punya kelas. So saya rasa saya tak ada apa-apa dah untuk aktiviti seharian sebab kalau kita nak cakap tentang aktiviti seharian ni dia memang sangat panjang sebab dia melibatkan aktiviti yang melibatkan keseluruhan apa yang kita lakukan setiap hari. Cuma ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh untuk buat dengan anak-anak spinal bifida ni. So saya rasa itu saja untuk presentation saya untuk hari ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Amla. I think that's a very interesting topic yang sangat-sangat penting. Biasanya kita ingat aktiviti harian ni sebenarnya nampak macam straightforward tapi sebenarnya adalah satu proses yang kompleks ya. Dia memerlukan banyak kemahiran iaitu fine motor, gross motor, sensory, kognitif dan social kan. Jadi ada 5 kemahiran yang diperlukan untuk aktiviti seharian. Kita mungkin ada satu soalan daripada Encik Nazri, saya bacakan dulu. Encik Nazri tanya, berapa lama alat modifikasi boleh membantu? Adakah alat modifikasi ini diperlukan untuk selamanya atau bagaimana? Puan Amla? Sebenarnya alat modifikasi ni memang sangat membantu, especially untuk anak-anak spinal bifida ni. Macam saya cakap tadilah, dia bergantung kepada keperluan anak-anak tu. Kalau kita kata
kata anak-anak, kebolehan anak-anak tu kita kata dah maksimum sehingga dia boleh capai sehingga setakat tu je. Soalnya kita memang akan cadangkan penggunaan alat adaptasi ni untuk memudahkan dia buat aktiviti harian, sebab kadang-kadang dia tak perlu menggunakan juga untuk satu jangka masa yang panjang, tapi bila dia dah dapat satu skill tu, kadang-kadang dia boleh juga lakukan aktiviti tu tanpa menggunakan alat bantuan tu. So, selalunya dia memerlukan kepada latihan dan kebolehan dia untuk motor relearning lah, macam saya cakap tadi, kebolehan dia untuk menerima berapa banyak pembelajaran yang dia boleh faham tentang untuk melakukan aktiviti tu. Selalunya assistive device ni memang sangat penting bagi anak-anak spinal bifida ni. Sebab tu saya selalu cadangkan kalau kata nak menggunakan alat assistive device ni, selalunya jangan beli tanpa ada konsultasi daripada doktor rehab ataupun dari segi doktor mana-mana yang jumpa lah, because kadang-kadang bila dah beli tu tak bersesuaian dengan anak, boleh menyebabkan problem lagi kepada anak. Cik Nazri, ada soalan lain ke atau does that answer your question? Okay. Okay. Jadi kita tak perlulah, it doesn't necessarily mean that perlu alat modifikasi untuk selama-lamanya lah. Kalau dah dapat buat motor relearning semua tu, kita boleh can sort of wean off lah alat modifikasi tu. Betul tak Puan Amna? Ya betul. Okay. Depends juga kepada kebolehan anak lah. Okay. Jadi tadi ada mention tentang fungsi kognitif setengah pesakit spina bifida atau anak-anak spina bifida ni mempunyai masalah dari segi attention dan fokus. Ada tips tak atau cara-cara, bagaimanakah cara untuk parents untuk tingkatkan daya tumpuan atau fokus kanak-kanak ni? Okey, kalau dari segi attention dan fokus ni sebenarnya kita kena latih dari awal. So bila kita kata latih dari awal ni, dari bermula mereka bermain tu kita dah boleh latih mereka untuk tingkatkan daya fokus mereka. Bukanlah bermaksud bila kita nak mereka duduk dan belajar, pada masa tu baru kita tekankan, oh you kena fokus dekat sini untuk belajar, untuk fokus dekat sini. Sebenarnya kita kena expose lebih awal dari tu. So ketika bermain tu sendiri. So bila bermain tu selalunya kita akan galakkan anak-anak ni bila bermain tu, dia untuk satu jangka masa dengan satu permainan tu kita perlulah ada explore permainan tu untuk satu jangka masa supaya dia lebih fokus, lebih memahami permainan tu macam mana. Barulah bila dia dah start train fokus dia lebih awal pada masa tu, barulah nanti bila transition kepada daripada bermain tu kepada aktiviti sekolah, dia akan boleh duduk lebih lama. So biasalah kalau kita nak selalunya attention ni parent memang dia nak at least boleh duduk lama. Sebenarnya attention ni bukan pada masa duduk je, pada masa aktiviti apa-apa pun dia memerlukan attention. Berdiri, bermain, berlari semua kena ada attention. So benda tu dia semua bermula daripada awal. So kalau expose anak awal dengan bermain tu dengan attention, insyaAllah dia boleh improvekan untuk attention tu. So jangan terus paksa anak duduk tanpa dia faham kenapa dia kena duduk. Itulah antara dia lah. Tapi dengan gadget-gadget zaman sekarang ni, nak fokus tu I think it's a bit difficult kan, sebab dia orang akan tukar. Isn't that macam yalah counterproductive kan? Is it? Sebenarnya dia akan semakin is that one of macam mana? Sebab sekarang saya rasa zaman sekarang semua fokus dia kurang sebab semua instant kan, semua at the tip your fingertip. So how do we dari segi gadget tu macam mana kita nak jadikan fokus tu lagi atau it's ada methods ke macam mana? Okey, sebenarnya guna gadget untuk melatih fokus? Ya boleh sebenarnya. Gadget tu sendiri sebenarnya kita boleh latih untuk gunakan untuk fokus lah, cuma kita kena pandai cara untuk tahu macam mana kita nak kontrol penggunaan gadget. Macam saya cakap lah, saya tak menolak penggunaan gadget. Tambahan pula macam kita dengan isu pandemik sekarang ni, memang kita gunakan gadget untuk belajar sebenarnya. Sebab tu selalunya kalau penggunaan gadget ni sebenarnya ada beberapa apps yang boleh bantu ibu bapa untuk kita kata untuk bantu anak-anak ni untuk fokus dengan gadget. Ada juga aktiviti yang kita kata apps yang boleh guna untuk kognitif ataupun learning behavior yang kita boleh train guna gadget.
Tapi apa yang penting adalah bila kita bagi satu gadget tu, kita kena faham, kita kena faham ke anak-anak. Okey, gadget ni kita bagi untuk apa? And then dalam masa berapa lama? Bukanlah kita bagi dia terus gadget untuk seharian tu dia hanya tengok gadget dia sampai dia tak ada human touch langsung, dia tak ada communicate dengan kita, dia tak ada bercakap apa, dia tak ada langsung bersosial dengan parent, tak bolehlah sampai macam tu. So mesti ada target kenapa kita bagi gadget tu, so dia kena ada rules and peraturan yang dia boleh kena follow lah ketika main gadget tu. Ada soalan daripada sesiapa lagi di Zoom? Okay, kalau tak ada, dari segi persekolahan, isu persekolahan, apakah yang dilakukan oleh terapi cara kerja untuk school visit atau school assessment? Apa yang dilakukan sebenarnya? Okey, school visit ni selalunya bila kita buat lawatan ke sekolah tu, kita bukanlah hanya melawat sekolah tu saja. Selalunya kita akan buat penilaian terhadap environment factor, macam mana cara untuk anak-anak ni yang menjalankan aktiviti seharian dia di sekolah. Sebab kita tahu satu jangka masa dekat sekolah, anak-anak dekat sekolah ni bukan sejam saja dia berada di sekolah, tapi dia akan ada untuk satu jangka masa. So selalunya daripada bila OT pergi dekat sekolah, selalunya dia akan buat assessment dari segi persekitaran tu sendiri, termasuklah persekitaran tandas ataupun pergerakan macam mana untuk anak-anak ni bergerak dekat sekolah, pertukaran daripada kelas ke kelas ataupun macam mana untuk pergi ke kantin. Itu antara assessment yang terapis akan buat. Dalam masa yang sama juga kita akan berbincang dengan guru ataupun dengan pihak sekolah berkenaan apa keperluan, apa bantuan yang boleh diberikan kepada anak ni ketika di sekolah dan bagaimana nak membantu anak ni dekat sekolah lah. Selalunya kita juga akan buat assessment kalau macam anak ni kalau ada behavior dekat sekolah apa, kita akan juga buat behavior assessment di mana kita akan duduk di dalam kelas dan kita akan tengok macam mana anak-anak ni perform diri dia ketika kelas berjalan dan sebagainya. So ada beberapa assessment yang kita akan buat dari segi first environment, second dari segi performance, third dari segi participation, and then kita akan discuss dengan pihak sekolah. So ini antara apa yang OT akan buat lah. Okay. Mungkin ada setengah ibu apa yang nak tahu ya, kebanyakan mereka pergi fisioterapi untuk jangka masa yang panjang lah. Untuk terapi, untuk occupational therapy, terapi cara kerja, how long to expect therapy untuk sampai mana? Sampai adult berapa tahun? Ke sama macam fisioterapi? Selalunya dia berbalik kepada macam sekarang ni kita lebih kepada kita kata dari segi terapi intervention tu sekarang pun kita nak tengok dari segi the effectiveness and everything tu kita akan tengok kepada kita kata goal oriented ataupun targeted. Selalunya sekarang ni kalau kita dah achieve kepada apa yang goals yang telah ditetapkan, kita akan discontinuekan dari terapi. Tetapi kalau sekiranya macam kita cakap lah, benda ni melibatkan daripada kecil sehingga besar. Sometimes bila dia dah develop every skill asas tu semua dah develop, tiba-tiba bila masuk kerja ada masalah dekat tempat kerja. So pada masa itu bila dia ada masalah dekat tempat kerja, dia akan datang semua dia berjumpa dengan kita, tapi dia punya goals oriented dia dah terus ke arah pekerjaan pula. So dia dah akan jadi different goals. So selalunya kita akan berdasarkan kepada apa kita punya goals, apa kita punya apa juga the needs ataupun kita kata kehendak individu tu jugalah ataupun family. Okay, jadi from time to time kena review balik the goals and it will be very specific according to the goals of the patient lah, according to their age juga ya. Yeah. Okay. Alright. Ada soalan daripada anybody else from the audience atau Facebook? Mahes, is there any questions from Facebook participants? Hi, we don't have any questions so far from Facebook. Okay, alright. So terima kasih banyak-banyak kepada Puan Amla. I think now pun sudah 3:30. Terima kasih ya kepada Puan Amla. Puan Amla ada kata penutup ke? Ada apa-apa lagi nak beritahu? Terima kasih di atas peluang yang diberikan sebab selalunya kebanyakan ibu bapa ni diorang lebih mengetahui tentang fisioterapi dan kenapa kepentingan fisioterapi, tapi sebenarnya dalam masa yang sama occupational therapy juga diperlukan untuk anak-anak, untuk membantu anak-anak ni. So kalau boleh saranan saya adalah
kalau boleh terapi tu adalah satu keperluan. So kalau boleh libatkan secara aktif untuk aktiviti terapi untuk memahami keperluan anak ni ataupun kita kata kepentingan kenapa dia nak kena jalani aktiviti-aktiviti macam ni. Kadang-kadang akan nampak terapi tu dia buat aktiviti yang sama tapi sebenarnya dia ada dia punya goals dia dan aims dia sebenarnya. Kalau tak faham boleh discuss dengan terapis baliklah sebenarnya. Itu saja saranan saya. Okay, terima kasih ya. I think occupational therapy sangat-sangat penting juga ya, as equally as important as physiotherapy juga untuk kanak-kanak spina bifida. Okay, so terima kasih kepada penceramah kita hari ini Puan Amla. Saya pasti semua di sini mendapat banyak manfaat daripada ceramah ini insya-Allah. Jadi sebelum saya akhir, saya ingin beritahu webinar seterusnya akan berlangsung pada 19 Jun 2021 pada 2:30 petang dan tajuk pada bulan depan adalah neurogenic bladder, definition, diagnosis and prevention of kidney injury among children with neurogenic bladder dari Dr. Selva Kumar dan surgical management of neurogenic bladder daripada Mr. Srihari Singgaravel. I think this is a very hot topic dan topik yang sangat-sangat penting. Saya berharap semua dapat join untuk webinar bulan depan. Jadi sampai kita jumpa lagi, Eid Mubarak dan have a good weekend ahead. Terima kasih. Assalamualaikum.